satu pasukan berprestasi tinggi bagi mencapai misi dan objektif yang ditetapkan. Sekali penugasan operasi di Gulf of Aden, seramai 21 anggota MIC yang telah menjadi PSS TLDM akan dihantar ke kapal. Jumlah tersebut adalah sebahagian daripada total 60 orang volunteer yang menjadi pasukan simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia. Latihan berterusan juga dilakukan sepanjang masa pelayaran kapal Bunga Mas 5. Ini penting bagi memastikan setiap anggota sentiasa berada di tahap kesiagaan yang tinggi. Di Pusat Taktikal Maritim Pangkalan TLDM Lumut, salah satu perancangan operasi yang dilakukan ialah Tactical Tabletop Planning, di mana ia melibatkan senario-senario yang mungkin boleh dihadapi ketika operasi diperkirakan, serta mengenal pasti risiko yang boleh berlaku bagi membuat tindak tanduk untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan di sini juga turut disertakan beberapa carta taburan kes serangan lanun untuk tahun 2008, 2009 dan juga 2010. Ia jelas menunjukkan kes serangan lanun ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ekoran kejayaan Ops Fajar sejak 2008, pelbagai maklumat terkini serangan lanun Somalia dikumpulkan. Di Pusat Taktikal Maritim TLDM Lumut, sistem simulasi olah perang diaplikasikan bagi mewujudkan situasi sebenar peperangan. Kita panggil Action Speed Tactical Trainer, iaitu menggunakan satu sistem komputer yang kita panggil war gaming, iaitu sistem olah perang. Sistem olah perang ini boleh membuat satu simulasi beberapa keadaan seperti mana yang dapat ditunjukkan di sini, iaitu situasi di mana Bunga Mas 5 juga membuat operasi dengan beberapa tentera laut asing yang beroperasi juga di kawasan Teluk Aden. Latihan FIT ini mengintegrasikan pasukan tetap dari anggota Paskal, Pasukan Khas Laut, GGK, Grup Gerak Khas, Paskau, Pasukan Khas Udara dan PSS TLDM yang juga kaki tangan MISC. Dilihat dari aspek pencapaian prestasi mereka sebagai satu pasukan, perubahan positif anggota PSS TLDM amat ketara, meliputi aspek tahap disiplin yang tinggi, semangat patriotik serta sedia berkhidmat untuk negara. Bagi Lieutenant Syamsuddin Muhammad, pegawai laksana kapal Bunga Mas 5, penyertaannya sebagai anggota PSS TLDM sebagai benteng kedua pertahanan negara menumbuhkan semangat patriotik yang tinggi dalam dirinya. Setelah menjalani latihan yang diberikan oleh pihak TLDM secara profesional sebagai salah satu persiapan kepada saya dan anggota yang lain, saya bertambah yakin dan bersemangat tinggi untuk berkhidmat secara bersama-sama dengan anggota tetap TLDM kepada negara. Penyertaan kru MISC dalam PSS TLDM menyumbang kepada pelaksanaan konsep pertahanan menyeluruh atau HANGROH. Melalui konsep ini, masyarakat umum juga memainkan peranan mereka bagi mempertahankan negara. Ia jelas dibuktikan apabila kapal Bunga Mas 5 yang didaftarkan ke dalam perkhidmatan TLDM 1 Jun tahun lalu telah berjaya melaksanakan 5 operasi dengan cemerlang sejak berada di Teluk Aden bermula 2 Julai tahun lalu. Perasaan saya berasa amat bangga kerana dapat menyertai pasukan anggota tetap TLDM. Secara tak langsung ianya dapat meningkatkan pengetahuan saya berkaitan dengan TLDM.
Bagi anggota PSS TLDM Bunga Mas 5, latihan persediaan yang komprehensif membantu menguatkan fizikal, mental dan spiritual mereka. Latihan yang diberikan amat mencabar sekali dan atas bimbingan daripada jurulatih dan pegawai-pegawai TLDM, kami dapat menjalankan latihan tersebut dengan baik sekali dan alhamdulillah dengan latihan tersebut kami mempunyai keyakinan yang tinggi dan bersedia untuk bertugas di Bunga Mas 5 bersama anggota Angkatan Tentera Malaysia di perairan Gulf of Aden. Sama ada pasukan elit maupun simpanan, setiap operasi yang ditugaskan dikalas dengan penuh rasa tanggungjawab demi mencapai objektif yang disasarkan. Perkongsian strategik di antara TLDM dengan MIC adalah satu perkara yang harus dicontohi oleh mana-mana entiti dalam negara dengan Angkatan Tentera Malaysia. Kerana ianya berlandaskan konsep pertahanan menyeluruh. Mana pertahanan dan keselamatan negara adalah milik bersama dan harus dipikul secara bersama. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Awak Fajar Lapan siap untuk talimat Datuk Seri. Sebenarnya kita sedia maklum, latihan Force Integration Training telah pun selesai dan ini bagi menyediakan anda semua untuk bersama-sama terlibat dalam operasi Fajar yang melibatkan Bunga Mas 5, memberi perlindungan kepada kapal-kapal MIC yang melalui perairan Teluk Aden. Oleh itu, dengan latihan-latihan yang telah pun diberikan dengan kerjasama semua sekali warga kapal, insya-Allah aspek risiko bahaya ini dapat kita sentiasa diberi perhatian penekanan yang tinggi dan insya-Allah semuanya selamat, tiada berlaku sebarang kecederaan ataupun kemalangan. Kali kepau ira. Kepau. 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 Misi kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5 yang melindungi kapal-kapal berkepentingan negara daripada ancaman lanun di perairan Teluk Aden, Somalia diteruskan dalam Ops Fajar yang ke-9. Misi terkini yang bermula Februari lalu menggabungkan kekuatan Angkatan Tentera Malaysia daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan iaitu Grup Gerak Khas GGK, Pasukan Khas Laut Paskal, Pasukan Khas Udara Paskau, Tim Udara TLDM, Tim Perubatan serta kru MIC yang diserapkan dalam Pasukan Simpanan Sukarela TLDM atau lebih dikenali sebagai PSS TLDM. Lagi butirannya bersama wartawan Abdullah Siddiq Majin yang turut berlayar bersama dengan kapal Bunga Mas 5. Kita saksikan. Pelabuhan Sultan Qaboos di Teluk Aden adalah pelabuhan utama di Oman. Ia salah satu lokasi perhentian kapal Bunga Mas 5 berlabuh untuk mengisi minyak dan mendapatkan pelbagai keperluan logistik sebelum meneruskan pelayarannya yang jauh dan lama. Nyaman udara pagi dan kesegaran bayu laut memberi kesegaran kepada mereka ketika menjalani latihan fizikal sebegini. Gaya hidup anak kapal MISC yang menyertai pasukan PSS TLDM telah banyak berubah, dipengaruhi dengan gaya hidup ketenteraan yang sentiasa mementingkan disiplin tinggi. Setelah beberapa hari berlayar di Teluk Aden, kini kapal Bunga Mas 5 telah berada di perairan Lautan Hindi yang juga tidak terkecuali daripada ancaman lanun. Komander Khawaraj yang cukup berpengalaman perlu meneliti peta kelautannya. Lokasi yang pernah terjadi serang lanun telah ditandakan. Melintasi perairan itu menuntutnya sentiasa bersiap siaga. Menurut Komander Khawaraj, lanun seringkali muncul di perairan ini sebagai kapal nelayan. Mereka mencari kapal-kapal yang mempunyai speed yang rendah dan freeboard yang rendah supaya mereka senang memanjat. They have the model in terms of finance. Dia mulalah dia more better speedboats, ya,
better daripada AK-47. Dia mula ada RPG, rocket propelled grenades. Dia punya training, it becomes a bit more better. So it becomes like they are very military. Ancaman sekarang dah mula berleluasa di Indian Ocean and the Arabian Sea. Jadi daripada Gulf of Aden, dia sekarang berkembang ke Arabian Sea, Indian Ocean. Jadi semua Arabian Sea dengan Indian Ocean ni has become a playing field, an easy playing field for the pirates. Dalam kejadian terbaru serangan lanun pada Januari lalu, kapal MT Bunga Laurel telah dinaiki oleh 7 orang lanun Somalia bersenjatakan senapang AK-47 dan pistol. Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Biro Maritim Antarabangsa, 3 bulan pertama tahun 2006 sahaja telah mencatatkan sebanyak 61 serangan ke atas kapal-kapal dagang. Sejak operasi ini dilancarkan, kejayaan pertama yang dikecapi oleh Angkatan Tentera Malaysia melalui pengoperasian 2 kapal tersebut dan juga penugasan anggota daripada 3 cabang perkhidmatan, iaitu Pascal daripada Tentera Laut, Grup Gerak Khas daripada Tentera Darat dan juga Paskau atau Pasukan Khas Udara daripada Tentera Udara telah membuahkan beberapa kejayaan. Kejayaan pertama ialah pembebasan kedua-dua kapal milik negara, iaitu Bunga Melati 5 dan Bunga Melati 2. Kedua, kehadiran Tentera Laut Diraja Malaysia juga atau kapal milik negara, kapal TLDM di sana juga telah menggagalkan 2 cubaan serangan lanun ke atas 2 kapal dagang milik China dan milik India. Dan akhir sekali, kejayaan kita dalam membebaskan MT Bunga Laurel. Sejak pengoperasian kapal-kapal TLDM dan juga kapal auxiliary TLDM sejak 28 Ogos 2008, tidak ada kapal milik negara yang diiringi oleh TLDM ditawan oleh lanun. Kejayaan-kejayaan tersebut telah secara langsung menaikkan nama dan imej Angkatan Tentera Malaysia dan imej negara di mata dunia. Dalam operasi membebaskan kapal Bunga Laurel, Kapten pesawat Lieutenant Jason adalah juruterbang utama. Beliau bersama pembantu menerbang helikopter Fennec ini bagi memindah pasukan Pascal ke atas kapal yang ditawan. Saya terbang pada malam tu pun depend on the safety of the aircraft. So kita tahu apa keupayaan lanun, apa yang senjata lanun yang ada. So dan jarak kebekasanan senjata mereka. So dengan itu helikopter mengambil jarak yang selamat supaya dia di luar daripada kill zone untuk lanun lah. So walau bagaimanapun disebabkan kita helikopter ada altitude, maknanya ada ketinggian. So untuk kita menembak dia adalah lebih senang lah. Dan juga pada malam tu kita telah off semua lampu yang kita ada. Navigation light dan juga anti-collision light kita off. So that kita pergi darken. So kita boleh nampak dia, tapi possibility untuk dia tengok kita, untuk identify helikopter di mana ataupun di mana, daripada mana peluru tu datang, susah. Sebab kita ni sentiasa bergerak, kita tak stop dekat satu position. Ia misi berisiko tinggi kerana berhadapan dengan pihak lanun yang mempunyai senjata berat seperti RPG atau pelancar roket, rifle AK-47 dan pelbagai senjata lain. Lieutenant Jason terpaksa bertindak pantas kerana nyawa anak-anak kapal Bunga Laurel ketika itu diibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Serangan berterusan terpaksa dilancarkan bagi membebaskan kapal yang telah ditawan. Mereka terpaksa bertindak pantas sebelum lanun menemui tempat persembunyian anak-anak kapal tersebut. Waktu kes kejadian Bunga Laurel ditawan tu, kami baru saja habis selesai konvoi di titik yang selamat tu.
dan sepatutnya kapal tersebut menuju ke destinasi seterusnya lah. Jadi tiba-tiba saja mereka beritahu saya ada kapal bot kecil laju menuju ke arah mereka. Jadi apabila mendengar panggilan daripada mereka tu, saya terus inform dengan KGT, beritahu perkara tersebut dan saya terus menujukan kapal kita ke arah Bunga L'Oreal. Bunga L'Oreal terus inform kita orang kapal Bunga Mas 5